Assalamualaikum Little Up. Apa khabar semua hari ini? Bagaimana dengan puasa Little Up? Teacher doakan Little Up boleh bertahan sehingga waktu berbuka nanti. Little Up wajib berpuasa ke? Kalau nak tahu wajib atau tidak, teacher nak kongsikan sedikit perkongsian untuk hari ini. Mari sama-sama mendengar perkongsian teacher. Little Up, tahukah kamu syarat wajib dan rukun puasa? Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, Islam adalah perkataan bahasa Arab yang bermaksud sejahtera. Dari segi istilah, bermakna menyerah diri kepada pencipta yang maha berkuasa dengan mentauhidkannya dengan penuh keyakinan serta melaksanakan segala suruhan dan larangannya. Puasa hanya sah jika dilakukan oleh orang Islam. Jika bukan Islam, maka tidak sah hukumnya. syarat yang kedua, berakal. Orang yang berpuasa mesti dalam keadaan sihat akalnya dari waktu subuh hingga masuk waktu maghrib. Jika sakit gila sehingga tidak mampu mengawal diri, maka puasanya terbatal walaupun hanya sekejap sahaja. Ia tidak berdosa, tetapi diwajibkan mengqadakkan puasa itu pada lain waktu. Syarat yang ketiga, Mumayyiz merupakan perkataan bahasa Arab yang bermaksud dapat membezakan baik dan buruk. Pada usia 5 hingga 11 tahun, kanak-kanak sudah memiliki sifat mumayyiz. Jika ia berpuasa, maka sah ibadah puasanya walaupun mereka belum berkewajipan untuk menunaikan ibadah puasa. syarat yang keempat, Suci dari haid, nifas dan wiladah. Haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim wanita pada waktu tertentu. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah bersalin. Wiladah adalah darah yang keluar dari rahim wanita sebelum bersalin. Wanita yang didatangi haid, nifas atau wiladah ketika dalam keadaan puasa fardu Ramadan wajib berbuka pada waktu itu dan puasa itu wajib diqadakkan kemudian nanti. Rukun puasa. Terdapat 2 rukun puasa, iaitu niat dan menahan diri. Niat dilakukan setiap malam bermula selepas maghrib sehingga sebelum subuh. Ingat tu Little Up. Yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa boleh terbatal ke Little Up? Puasa boleh terbatal jika Buat analisis tentang perkara yang membatalkan puasa. Jom kita mula analisis. Saya Ustazah. Makan dan minum dengan sengaja. Betul tu. Perkara yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Islam kepada Kristian, Islam kepada Hindu, dan Islam kepada Buddha. Saya tahu. Muntah.
dalam bentuk niat, perbuatan ataupun perkataan yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi kafir, sama ada beralih agama kepada Kristian, Hindu ataupun Buddha. Apa ya? Apa ya kawan-kawan? Oh, gila dan mabuk. Betul tak? Betul. Tapi ada kurang sikit. Gila, mabuk atau pingsan sepanjang hari itu adalah perkara yang membatalkan puasa. Dia korek hidung lah. Pandainya, korek hidung juga perkara yang membatalkan puasa. Dengan kata nama lain, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Selain itu, korek telinga pun boleh membatalkan puasa. Apa ya? Oh, muntahlah. Betul tu. Muntah dengan sengaja juga boleh membatalkan puasa. Keluarnya darah yang dinamakan wiladah, dan nifas adalah darah yang keluar setelah bersalin. Haid, nifas dan wiladah ini boleh membatalkan puasa jika berlaku kepada seseorang wanita. Nampaknya tak ada siapa yang boleh jawab. Baiklah, perkara yang membatalkan puasa yang ketujuh adalah melakukan jima' di siang hari. Jima' adalah hubungan halal di antara suami dan isteri. Apakah perkara makruh ketika berpuasa? Pertama, kerap berkumur-kumur. Yang kedua, merasa makanan dengan lidah tanpa keperluan yang munasabah. Yang ketiga, berbekam tanpa keperluan. Yang keempat, berpuasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. Yang kelima, menghisap air ke dalam hidung secara berlebihan. Yang keenam, menghimpun dan menelan air liur dalam mulut dan menelannya. Yang ketujuh, makan dan minum secara berlebihan semasa berbuka. Yang ke-8, mencium isteri bagi yang tidak menjamin mendapat kawal diri. Dan yang terakhir, bersiwak, iaitu menggosok gigi selepas terbitnya fajar. Sekian saja perkongsian untuk kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada Little Am. Assalamualaikum.